Mungkin timbul persoalan kan, kenapa nak pergi perang? Kenapa nak pergi perang? Kenapa apa tu minta lantik raja? Kenapa tak pergi bila dah kata dah berhajat untuk perang ni, perang je lah. Bila kita ni ibarat nak pertahankan diri kita, mungkin ada persoalan lagu tu. Kan, kenapa perlu ada raja yang dilantik? Luar asbab. Kan? Kenapa tak pergi perang aja? Pilih sendiri raja, contoh ketua perang. Kenapa perlu ada lagu ni? Tanya Nabi pula. Ni ada satu perbahasan. Ini adalah hujah kepada kita, mana satu hukum yang berlaku sampai hari kiamat, yang mungkin kita tak pernah dengar, iaitu kalau kita dituntut untuk jihad, perang, kan? Contohlah kita ni dituntut untuk perang, hukum ni apa? Wajib ke sunat? Wajib. Itu faham tak? Tapi peperangan hanya boleh diisytiharkan, wajib perang itu hanya boleh diisytiharkan oleh khalifah. Makna jihad perang ni tidak boleh berlaku tanpa khalifah. Hikmah dia kepada hikmah dia, kalau jihad perang ni berlaku tanpa khalifah, antara kesan negatif dia ialah berlaku pembunuhan sama sendiri. Dia tak ada ketua kan. Sama ada ketua itu ketua yang apa tu, ketua agama, ketua negara Islam, yang sama ada dia ni orang yang tak apa tu, yang baik kepada rakyat dia ataupun zalim kepada rakyat dia, maka dia adalah orang yang hanya dia berhak untuk mengisytiharkan perang. Contoh sama Osman ni. Dulu anda pernah jumpa persoalan, kenapa orang tak, ibarat macam ada Osman tu nak dibunuh, tak ada sahabat angkat pedang ke apa, kan? Persoalan kan? Kenapa? Padahal banyak lagi sahabat-sahabat yang hebat-hebat waktu tu, kenapa tak tolong mana mempertahankan Osman ni? Terbunuh. Contoh tak persoalan. Bila kita faham apa tu, tajuk ni baru kita boleh terima. Sebab sahabat tidak boleh angkat senjata kecuali atas arahan Osman saja boleh. Khalifah. Kalau Osman kata jangan angkat, jangan lawan, tak boleh lawan, tak boleh. Nak buat putusan tak boleh. Kita nak mandai-mandai nak angkat senjata tak boleh. Khalifah kena buat putusan. Kalau khalifah tu jangan, tak berlaku. Jadi kalau lagu tu macam mana? Balik asal, jihad lisan. Jihad lisan tak perlu khalifah. Ini maksudnya jihad pedang ni. Kan? Kalau jihad lisan khalifah, lega kita. Kan? Mana itu tak perlu nak cakap. Mana jihad lisan ni anytime. Mana bagi orang yang bermaklumat ni, dia wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia faham. Sama ada secara formal atau tak formal. Kan? Kita faham tak tu kalau kita mengaji Quran. Tapi yang persoalan yang kita mungkin kita fikir ni tentang jihad pedang ni. Bagi kita ni asal kata tu jihad tak. Dia ada tertib dia. Tak boleh kita nak kata apa? Tak boleh kita nak buat peperangan atas nama jihad pedang kecuali atas arahan khalifah. Dan kita faham pula jihad pedang ni satu benda yang tidak basuh, yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kan, dituntut. Bila jihad pedang pun tak basuh, dituntut sampai hari kiamat. Makna dia adanya khalifah pun dituntut juga. Iba'as lana, engkau angkatlah untuk kami malikan, raja. Jadi raja di sini atau konteks khalifah. Khalifah yang bukan sekadar mengisytiharkan perang, lepas tu dia pula yang jadi kepala peperangan. Nuqatil,
kami seorang raja yang menjadi kepala dalam peperangan pada jalan Allah. Nuqat ini menjadi kepala kepada kami dalam peperangan pada jalan Allah. Dia terjemah macam mana? Macam mana tu? Mana kami yang perang, tak ada kepala, tak ada kepala. Mana dia sekarang tak ada kepala, tu tak perang ni kan. Qala, dia berkata, dia ni siapa? Siapa dia ni? Nabi kan. Nabi ni dia orang kata matang dari sudut sifat manusia ni. Cara dia cakap tu dia ada makna kematangan. Biasa manusia ni bila gelojoh dalam nak buat benda yang belum diperintahkan, gelojoh tak gelojoh. Istiqjal, makna gopoh dalam nak buat benda yang belum diperintahkan. Biasanya bila sampai waktu diperintahkan, dia jadi macam tu, macam akan berlaku apa? Helah pula. Maknanya helah tak saya buat pula. Waktu tak ada perintahkan, gelojoh nak buat. Waktu dia perintahkan, banyak alasan pula. Biasa laku tu. Jadi dia cakap ni hak lazim berlaku. Manusia ni belum perintah, gelojoh nak buat. Bila diperintahkan, alasan tak saya buat. Lafaz kematangan. Nak ajar kita, rasa tak betul. Mana sebagai orang yang betul-betul matang ni, makna dia takkan gelojoh nak buat kecuali setelah ada arahan. Tunggu arahan ada, buat. Tak perlu kita minta benda yang belum tiba masa yang sesuai kan. Mana tak diperintahkan tu, mana tak sesuai lagi lah waktu tu. Qala, dia berkata, hal asaitu, adakah barangkali kamu? Ada mana asalnya hal adakah? Asai itu barangkali kamu. Kalau ikut bahasa Melayu kita, jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan jika diperintahkan. Jangan-jangan jika diperintahkan, jika diwajibkan ke atas kamu berperang, kamu helah tak usah perang. Kita takkan mau perang. Helah tak usah perang. Buat alasan macam-macam. Mereka berkata, dia kata dalam pembahasan dia kata yakni agar perkumpulan mereka yang terpecah dapat bersatu. Mana golongan atasan ni, Bani Israel ni nampak kalau tak ada kepala ni daripada wahyu, maknanya jadi pecah belah. Masing-masing jadi kepala, tidak? Kan? Yakni agar perkumpulan mereka yang terpecah dapat bersatu dan dapat perang melawan musuh. Menurut Syekh As-Sa'di bahawa mungkin pada waktu itu mereka tidak memiliki ketua yang menyatukan mereka sebagai mana kebiasaan kabilah-kabilah yang memiliki rumah, di mana masing-masingnya tidak reda jika ada yang memimpin selainnya. Oleh kerana itu mereka minta kepada Nabi mereka agar menentukan raja untuk mereka yang diredai oleh semua pihak. Saat itu yang biasa memimpin Bani Israel adalah para Nabi. Setiap Nabi yang satu meninggal digantikan oleh Nabi yang lain. Meninggal ganti lain. Dia kata Allah, dia kata wa malana. Wa malana ni kita ingat.
bahasa terjemah kita. Bila wa ma lana, asal wa dan ma apakah la bagi na kami. Maksud dia buat apalah. Buat apalah. Buat apalah kami tak pergi perang. Buat apalah kami tidak berperang pada jalan Allah. Wa ni padahal. Wa ni padahal. Padahal sesungguhnya, inna sesungguhnya juga, qad sesungguhnya juga. Cuma qad ini menegaskan cerita, perbuatan. Kami telah diusir. Ukhrijna, kami telah diusir dari kampung halaman kami, min diarina. Dia darun ni boleh makna rumah, boleh makna kampung halaman, boleh makna negeri. Wa abnaina, begitu juga bukan kami diusir, anak-anak kami pun diusir juga. Falamma, maka tak kala, mana manusia ni, nak kata jiwa kita ni, kadang-kadang semangat ni kadang-kadang dia naik turun kan? Semangat nak berperang, bila waktu diperintah perang, jadi waktu turun, jadi hilang semangat. Jadi barangkali dalam munasabah kita kata semangat untuk perang ni bersamaan dengan apa? Kenaikan dengan keturunannya iman. Iman pun naik, iman naik turun. Makna semangat ni mungkin macam iman juga. Waktu tu iman naik kan? Waktu di perang tu iman tengah turun, tak semangat ini. Nanti kita akan diberitahu tentang sebab iman turun ialah waktu iman naik atau iman turun. Dia ada cerita lepas ni, iaitu sebab iman turun salah satunya ialah bila kita diuji dengan takwini kan, bila berlaku pertemuan antara takwini dengan tasyri'i, kita utamakan takwini. Apa maksudnya? Takwini ini hal, keadaan. Tasyri'i ini perintah Allah. Bila bertemu antara perintah Allah dan keadaan, kita mengutamakan keadaan, masa tu kita punya iman kita turun. Perintah Allah, konteks ayat-ayat yang lepas ni kita bincang ialah Allah perintahkan jangan minum air. Makna pemimpin perintah jangan minum air. Syarat kemenangan dalam peperangan Islam ni dia dua. Pertama, taat pada pemimpin. Yang kedua, menyatakan, meletakkan punca kemenangan ni datang daripada Allah. Menyerah atau meletakkan asas kemenangan itu daripada Allah, bukan daripada ramainya kita, bukan kepada hebatnya senjata kita guna, bukan, tapi daripada Allah. Maka kalau dua ni ada, berlakulah peperangan, berlakulah kemenangan. Sebagaimana berlaku pada perang Badar. Badar ni ada dua syarat terlaksana. Pertama, syarat terlaksana ialah taat pada pemimpin, ada dalam perang Badar. Yang kedua, meletakkan kemenangan tu daripada Allah. Bila dua ni ada dalam peperangan tu, maka perang Badar tu jadi menang. Dalam perang Uhud, meletakkan kemenangan tu pada Allah ada, cuma sah tak ada. Taat pada pemimpin, maka kalah mula-mula je lah. Bukan kalah mutlak. Mana bukan kalah mutlak ni, makna dia Nabi tak terbunuh. Lepas tu bila nak perang pula, sahabat boleh keluar pula dengan dalam keadaan luka-luka, pergi keluar balik. Sebab ada khabar-khabar kata pihak musuh nak serang pula dengan dalam luka-luka parah tu, boleh keluar semula. Mana pegang senjata semula, pada keadaan darah-darah, mana kuat lagi lah. Bukan kalah mutlak kan, kalah sekejap ni. Dalam perang Hunain gitu juga kan, makna taat pada pemimpin adalah terbalik dengan perang Uhud. Cuma meletakkan kemenangan tu kira ramai. Kita ramai menang kali ni 12,000. Menang dah kali, tak boleh kalah dah. Menang dah kali ni kita.
Biasa yang kacak lagu tu orang-orang yang baru masuk Islam. Kan? Dah lama tak gagah lagi, pengalaman dia dalam Islam tak banyak lagi, jadi dia tergugah, masa tergugah dalam keadaan. Dia kata tak boleh kalah dah kita ni. Tengok. Pun begitu, kalah juga mana-mana. Tapi akhirnya menang juga. Kalah di peringkat permulaan. Mana peringkat kucing kacir. Sebab tiba-tiba tengok musuh datang. Kes teruja dengan apa? Dengan ramai. Jadi pengajaran yang kita dapat ialah faktor iman turun ialah apabila berlaku pertemuan antara keadaan dengan amrullah, kita mengutamakan keadaan, maka iman turun. Ujian mengaji gitu juga. Mengaji ni amrullah. Keadaan kita tahu lah macam-macam keadaan. Tapi kalau kita semua memenangkan mengaji, iman naik. Iman naik. Tapi kalau kita semua memenangkan keadaan, urusan-urusan lain, iman turun. Apa-apa, bukan mengaji je. Sembahyang juga. Kan? Berlaku ada satu keadaan waktu tu diperintahkan awal. Betul tak? Ada. Kita kena mana kita nak tahu mana utama, tengok Rasulullah. Bila waktu keadaan ni kena utama awal daripada amrullah. Bila? Pada asasnya nampak macam-macam kena amrullah. Tapi dari sudut ilmunya daripada Nabi aja, waktu tu kena utamakan keadaan. Bila? Macam mana? Masa perang, solat. Tidak semua berjemaah kan? Hatu konteks lain tu. Konteks betul buat berlaku keadaan tu tidak mengizinkan. Mana perintah Allah tu jadi ringan. Tu. Hanya konteks ni. Mana kita boleh mengutamakan keadaan. Bertemu antara keadaan dengan amrullah, mengutamakan keadaan. Bila? Siapa ingat? Boleh tak? Waktu sembahyang. Kita sembahyang, kita tahu tu waktu sembahyang. Waktu nak buang air. Terus sembahyang ke buang air? Nak buang air sangat ni. Mana syariah merintahkan buang air dulu. Sebab memanglah waktu tu waktu sembahyang, kena sembahyang. Tapi kalau bertemu dengan buang air, syariah merintahkan utama buang air dulu. Sebab bimbang kalau sembahyang tu tak ada makna. Kan? Kita masa waktu dia sembahyang ni, yang kan, sembahyang tu makna dia pada ingat Allah tu. Jadi kes nak buang air bukan Allah. Kan? Bukan hati tu masa tu ingat Allah. Hati tu fikir apa? Nak Cik Iman lama sangat ni, Cik Iman lama sangat ni. Kan? Jadi ataupun kita sembahyang seorang, kita fikir kan, nak gaduh nak habis. Sama konteks. Dia konteks kenapa apa hikmah mengutamakan keadaan? Hikmah dia nak jaga makna solat tu. Takut bila buat juga makna solat tu hilang. Sebab tapi tak boleh mana-mana. Setiap benda berlaku-laku ni kita tengok Nabi sebagai panduan. Tak boleh kita kata satu boleh utama keadaan tu, makna kita letak belaka. Ada benda kena utama amrullah. Ada perkara kena utama amrullah, kan? Ada perkara boleh kita mengutama keadaan. Tu pun atas lafaz Nabi. Nabi kata kena lagu ni. Kita kena faham kenapa jadi lagu ni. Mana adalah kepentingan-kepentingan yang kita tak nampak. Okay, lepas tu dia kata maka tak kala diwajibkan ke atas mereka berperang, tawallau, mereka berpaling, illa, kecuali qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Tapi sedikit-sedikit pun dalam daurah disebut asal dia 80,000 orang ikut Talut untuk lawan Jalut. 80,000 kan? 80,000 ni tinggal sikit lagi kurang. Okey, diuji dengan apa? Dengan sungai. Kan? Tinggal 313. Daripada 80,000 tinggal 313. Kan?
Wallahu alimun bil zalimin. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'asa lakum, sesungguhnya Allah, dia telah melantik untuk kamu Talut sebagai raja. Talut sebagai raja. Kita ajar dah. Apabila kita ni lemah dalam berhubungan dengan makna Quran, makna kita, kalau konteks Bani Israel ni, Taurah dia lah. Kita kurang, jiwa kita ni kurang apa tu, ibarat macam melazimkan diri untuk belajar daripada Allah. Kesannya apa? Kesannya lama-lama kita nak ajar Allah, macam kita pandai pada Allah. Tapi kalau kita lazim, hari-hari kita belajar wahyu Allah, sama ada qala Allah atau qala Rasulullah, jiwa kita akan mudah terima apa yang Allah perintah kita. Dia tak banyak pasal apa? Banyak songeng. Songeng pasal apa ni? Ada tak banyak songeng. Pasal apa songeng ni? Berak. Kelantan ada ke tak? Kelantan pun tak songeng juga. Kelantan juga tak? Pasal apa asal ni? Songeng ni. Cerewet kan? Oh, songeng. Pasal Kelantan kali tak. Banyak alasan. Jadi dalam satu pendapat kata, kenapa diorang jadi macam tak apa nak mana tu? Keturunan Talut. Dia ada sebab unsur-unsur keturunan juga. Talut ni adalah bin, hujung dia tu bin Bunyamin. Biasa nabi-nabi ni bin apa? Bin apa tu, Yusuf. Jaluran nabi ni banyak Yusuf kan. Bin Bunyamin. Tak usah selalu sebut Bunyamin dah sudah. Dia main-main bangsa tu aja. Padahal Bunyamin bin Yaakob. Satu sebab juga. Cuma dah apa tu, hak betul-betul tadi, makna dia kalau kita tidak melazimkan diri belajar wahyu Allah, belajar wahyu Allah, belajar kepada Allah lah, kan? Lama-lama apa-apa yang berlaku ni, kita seolah menunjukkan kita pandai pada Tuhan, dia akan jadi begitu. Kan? Kalau tak siap untuk belajar dari Allah, lama-lama kita nak ajar Allah. Itu satu konsep. Untuk elak sifat tu, ngaji sama, tak ada sifat tu. Mana orang yang mungkin ada sifat tu asal, bila dia biasa dengan mengaji, lama-lama hilang sifat tu. Dia akan hilang sendiri. Contoh kita ni, mungkin kita kata, takkan lagu tu, contoh takkan lagu tu. Tapi biasa yang berlaku di antara kita ni adalah lafaz apa? Buat apa Tuhan buat aku lagu ni? Nampak tak? Buat apa Tuhan buat aku lagu ni? Nampak tak? Buat apa Tuhan buat aku lagu ni? Macam seolah-olah macam Tuhan, kita pandai pada Tuhan, patutnya buat lagu ni. Kenapa lagu ni? Patutnya lagu ni. Sebab lagu ni. Oh, macam kita pandai pada Tuhan lagi. Kan? Makna kita lebih tahu kebaikan untuk diri kita daripada Allah. Padahal Allah lebih tahu benda baik kepada tentang kita ni. Mana Allah lebih tahu mana yang baik untuk kita. Tapi bila sebut lagu tu, seolah kita lebih tahu daripada Allah apa yang baik untuk kita. Jadi mana terbalik. Lagi dalam konteks amrullah keadaan, makna dia orang ni kadang-kadang terujar dengan keadaan. Mana terujar dengan meletakkan keadaan sebagai nilai.
Kemudian kaya, ada harta. Dia ingat kaya dengan ada harta tu adalah neraca sebenar kelayakan seseorang. Betul tak? Meletakkan neraca nilai tu pada kekayaan. Jadi dia lebih kaya, dia lebih ada harta, dia ni bangsawan. Patut dia jadi, maknanya dia meletakkan nilai seseorang tu pada keadaan. Sepatutnya kita letak keadaan neraca seseorang tu pada amrullah. Talut ni orang taat pada Allah. Jiwa dia taat pada Allah. Dia layak tu sebab amrullah. Pada Allah ni dia layak sebab amrullah dia. Pada Bani Israel ni ada hak lain layak sebab keadaan. Qalu, mereka berkata, Anna ni kaifa, ataupun kaifa, bagaimana dia boleh jadi, bagaimana baginya, bagaimana dia ni boleh jadi raja atas kami, kan? Yakunu lahul mulku alaina, padahal kami lebih berhak menjadi raja dari dia. Sebab apa? Hujah apa? Hujah keadaan ke hujah amrullah? Hujah keadaan. Hujah keadaan. Dia akan berlaku, tak kira. Bukan berlaku pada golongan-golongan yang bukan agama. Kadang-kadang golongan agama pun kadang-kadang akan berlaku. Contoh dalam daurah dia dia beritahu tentang tajuk buah pau. Buat contoh tajuk buah pau. Kan? Tok guru ni satu kampung ni tok guru ni ajar Quran. Biasa kalau ada buah pau, waktu tu buah pau ni memang sahur lah. Kalau puasa buah durian kali, kan. Buah pau ni mana kalau pau molek-molek comel-comel besar ni, mana anak dia tak boleh sentuh. Ni tok guru kita punya ni. Tiba-tiba satu kampung tu ada tok guru lain. Kan? Tok guru tu harap dah. Kita punya dah tu. Tiba-tiba sampai kat tok guru lain. Patut kata apa? Kenapa dapat orang ni? Patut kita dapat power tu. Kan? Atau mana apa tu? Dengki. Itulah dengki. Punca lo dengki kenapa? Zon selesa. Dalam konteks orang agama ni zon selesa. Makna dia ni dalam konteks kalau kita pandang sendirilah muhasabah. Mana kalau kita ni mengajar dalam keadaan selesa, mengajar hak orang nak je, sebut hak orang suka je. Lama-lama kita akan jadi dengki pada orang suka kita. Dia kena zon tak selesa. Kenapa kita pilih kenapa kita sanggup zon tak selesa? Sebab matlamat kita bukan orang. Matlamat kita ni nak lepas ke akhirat. Kan? Orang nak tak silang tak pergi. Yang penting apa yang kita wajib sampai. Jadi keadaan tu jadi payah ke susah? Payah. Orang ni kata kat dia, orang ni kata kat dia. Macam-macam lah. Bila susah, bila ada orang lain yang buat serupa dia suka ke dia benci? Suka. Alhamdulillah lah, letih kita seorang. Ada orang yang tolong kita mengajar, alhamdulillah, dia akan jadi suka. Tapi kalau zon selesa, dia akan ada perasaan-perasaan lain. Lepas tu lah jadi orang agama ni lebih baik zon tak selesa. Dia ada kebaikan banyak, selamat daripada dengki. Bila zon selesa ni mudah nyakit, mudah mari. Sebab dengki ni penyakit dunia, penyakit nak dunia, penyakit nak pengaruh. Kan? Yang dia nak tu benda lain, bukan Allah Rasul, maka datang penyakit tu. Kalau yang dia nak Allah Rasul, dia bukan nak, dia nak apa? Dia nak kalau dia mati dia selamat. Kalau dia mati tak kena pijak dengan orang yang dengar ni. Kan? Orang nak kata-kata lagi, orang nak terima, tak terima, sudah. Yang penting akan lepas. Jadi dia tak ada berlaku diri dia ni, ada orang suka dia, orang tak suka dia. Tak heran dia orang tak pergi. Jadi dia tak teruja. Dia tak jadi macam tak jadi ujian yang tadi tu tak kena ke dia. Ujian buah pahu tak kena ke dia. Alhamdulillah. Cuma benda ni kita kena muhasabah sama lah, supaya diri kita duduk zon yang betul.
Bila duduk zon apa tu cabaran ni, siapa suka? Tak ada orang suka, nafsu tak suka. Tapi kebaikannya banyak sekali. Lepas tu dia tengok walam yu'ta, tidak diberi kepadanya keluasan dari harta. Tidak diberi daripadanya keluasan dari harta. Nampak tak? Kita nampak dia ni meletakkan keadaan sebagai nilai. Sepatutnya meletakkan amrullah sebagai nilai. Berharta tak salah, meletakkan nilai tu salah, kan? Macam contoh pandai. Pandai ni keadaan ke amrullah? Allah suruh kita pandai. Kalau dah pandai, keadaan ke amrullah? Dah pandai, keadaan, kan? Bila kita pandai, ada amrullah dah tak? Kena ngajar orang lain supaya pandai macam dia. Kan pandai saja bukan nilai, kan? Bila kita faham lagu tu, tak ada lah kita sombong dengan kepandaian. Betul tak? Sebab kita kata bukan pandai, bukan nilai. Bila kita tunai perintah Allah baru nilai. Maka tak berlakulah kesombongan dalam pandai. Sebab kita tahu bukan nilai. Tapi kalau kita tahu, kita boleh pandai, kita boleh pandai sekali. Nampak tak? Bila kita faham pandai itu nilai, punah kita. Dia bukan salah pandai ni. Comel siapa? Boleh, orang boleh tumpang kepandaian dia. Tapi bila meletakkan kepandaian itu sebagai nilai, mula nak sombong. Padahal setiap keadaan ada perintah Allah. Setakat dia seorang pandai, tapi tak ada usaha untuk memandaikan orang lain, jadi masuk neraka juga. Setakat pandai, tak ada usaha untuk memandaikan orang lain, masuk neraka juga. Menyembunyikan kebenaran, masuk neraka juga. Maknanya keadaan Allah ni banyak ajar kita. Qala, dia berkata, Inna Allah, sesungguhnya Allah telah memilih dia, istafahu, Mustafa. Apa dia Mustafa? Orang yang terpilih. Satu tafsir nama dia Safwatut Tafasir. Safwah ni mana? Safwatut Tafasir mana? Tafsir pilihan. Kalau Safiyun bersih. Ada tak kaitan antara bersih dengan terpilih? Betul. Terpilih, bersih ni mana dia kita tapih. Kan, tapih tak? Tapih. Kan, kita tengok tapih. Hak ni benar-benar sekali. Terpilih tak? Ada unsur terpilih tak? Ada. Tapih daripada hak nampak lama, hak ni paling comel sekali. Terpilih. Kan? Jadi bersih tu terpilih. Biasanya makna ni dia ada kaitannya. Atas kamu wasalahu, dan dia menambahnya, makna dia ni ada kelebihan. Iaitu bastatan fil ilmi wal jism. Keluasan dari sudut ilmu dan fisik. Makna kelayakan seseorang ni bukan terletak pada harta, tetapi kepada ilmu dan tubuh badan. Fisik penting juga, sebab nak perang ni kekuatan. Sama. Mana menguatkan tubuh ni amrullah juga. Menguatkan tubuh ni amrullah juga. Memperluaskan ilmu amrullah juga. Sebab berguna pada orang lain. Boleh mempertahankan orang lain. Tapi bila dah berilmu, keadaan. Dah badan kuat, keadaan. Kuat saja. Contoh syarat nak pilih pekerja ada tak syarat kuat? Ada. Syarat amanah dan kuat. Amanah dan kuat. Kenapa penting amanah? Ada orang yang kuat kerja tapi duit hilang semua.
Ada orang kuat kerja, apa tu, dia ni kuat kerja. Kan? Dia ni kuat kerja tapi tak amanah, duit hilang semua. Ada orang ni duit tak pernah hilang tapi tak gagah mana. Tidur. Contohnya tak gagah. Jadi dalam konteks apa tu pekerja, dalam surah kita akan jumpa ni surah Qasas tak silap. Mana dia pekerja ni kena pilih syarat dia, satu qawi, satu amin, amanah. Pemimpin ilmu qawi, ilmu dengan kuat tubuh. Wallahu yu'ti mulkahu, Allah memberi kerajaannya man yasha, orang yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas pengetahuannya, maha luas lagi maha mengetahui. Dalam konteks peperangan dia ada dipanggil alamat kemenangan, dipanggil. Alamat perang ni menang, ada sokongan dua asbab, ialah kalau konteks zaman Taluk ni ialah ada peti turun daripada langit. Itu alamat peperangan ni ada harapan menang. Makna kau diberi jaminan kemenangan daripada Allah. Kalau konteks umat Muhammad beza sikit. Kita beritahu hak daurah lepas. Alamat boleh start perang dan perang ini boleh menang ialah mengantuk. Benar kan tak cerita perang dalam Rasulullah, cerita dia mengantuk? Ada kan? Dah dengar tak cerita sahabat mengantuk? Ada surah Al-Imran tadi. An-Nu'as mengantuk. Bila mengantuk, waktu lepas hilang mengantuk tu, waktu tu lah kena start perang. Dan peperangan itu dijamin oleh Allah menang. Makna alamat kemenangan. Mengantuk adalah alamat kemenangan bagi bagi apa? Bagi peperangan, bagi umat Muhammad SAW. Hatta sampai Nabi wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas pun guna kaedah tu juga. Bila nak start perang, kalau mengantuk, jaga. Waktu ni perang, InsyaAllah menang. Dia ada betul ada tanya kita, Ustaz, kalau kelah mengantuk macam mana tak? Itu alamat keletihan. Alamat keletihan. Mana? Ada hari ngaji alamat keletihan. Hak ni atas tajuk peperangan saja, bukan tajuk apa tu mujahadah mengaji, bukan kan? Dia mengaji ni mujahadah kan, mujahadah mengaji. Bukan kata kalau murid mengantuk kan, ustaz mengantuk pun dia kata bukan alamat kemenangan, alamat keletihan juga. Kita kata ni bukan kita melawak, kita mengantuk, pernah mengantuk. Daurah lepas mengantuk, kita ngajar sekali pernah mengantuk. Mengantuk kan. Kalau kelas kita ada kelas malam ni ada kelas kat Peringat kan, biasa gitu lah. Kalau murid tengok ustaz orang tu ni, ustaz pergi mana? Dia pergi mana? Habis sayat. Kadang-kadang kita mengantuk-mengantuk, sayat lagi. Kalau kita mengantuk, nampak murid mengantuk, tak nampak online. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulki, tanda antara tanda kerajaannya. Dalam daurah dia beritahu bukan sekadar tanda kerajaan, tanda sokongan. Dia ni kalau jadi raja, kalau mu ikut peperangan dia, menang kan? Datang kepada kamu tabut, ya'tiyakumut tabut. Di dalamnya keterangan. Maksud keterangan ni sebab ada keterangan tu lah. Keterangan apa? Bila makna
Macam mana sebagaimana mengantuk umat Muhammad menghasilkan ketenangan dalam perang dan menjadi punca kemenangan, begitu juga peti ini menghasilkan ketenangan dalam perangan, punca pada kemenangan. Sakinah. Kan? Sakinah bagi umat Bani Israel tabut. Sakinah bagi umat Muhammad mengantuk di medan peperangan sahaja. Takut salah faham. Peti sungguh. Peti sungguh. Cuma terus peti ni jadi tenang. Tenang tu menjadi punca menang. Cuma umat Muhammad bukan peti turun, mengantuk turun. Anda pun tak nak dengar kat tajuk ni. Ngaji daurah pun dengar. Baca sakinah. Kita mimpi, kita sahabat mengantuk, tapi tak boleh nak faham sampai begitu. Nak banding maknanya umat Bani Israel ini sakinah, alamat kemenangan dia peti. Lepas tu umat Muhammad alamat kemenangan dia mengantuk. Tak nampak segabut. Tak boleh nak sampai ke sini. Tak boleh. Dengar daripada guru kita kata orang yang mengajar mana sanad tafsir sanad ni, untuk guru-guru yang hebat dia ni biasa tafsir bukan satu tafsir baca, dia dua tafsir baca untuk cari hak terpilih. Dalam penjelasannya hak paling terpilih, hak paling tepat kan. Dalam huraian satu ayat ni, orang yang nak, maknanya sebab dia bersanad, jadi makin lama kita ni jadi ringan. Kita nak dapat makna ni, kita kena baca tafsir banyak, letih kita. Tapi orang yang mengaji sanad ni, daripada tok guru dia mudah apa? Mudah. Padahal kalau kita tak ngaji secara sanad, kadang-kadang tak sampai mana tu. Memang tak sampai memang. Terus terang, takkan sampai. Susah. Tak ada nak baca 50 tafsir, setafsir tak habis kita. Dia kata wabaqiyah sisa baki, mana ada tongkat, ada apalah. Tapi jangan faham benda ni satu benda yang ibarat macam azimat, bukan azimat ni. Pak azimat sudah guna hujah ni, kita boleh mana buat hujah kata azimat pula sudah. Bukan azimat ni, sakinah. Konteks apa ni? Konteks umat kena faham, ini konteks sakinah tu dalam peperangan, bukan azimat ni. Kalau konteks umat Muhammad mengantuk tu, mimma taraka alu Musa wa alu Harun, apa yang ditinggal oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Cuma tak boleh kita nak bayang lah, takkanlah kita mana-mana sering nampak malaikat turun. Sebab malaikat-malaikat ni biasa Nabi nampaknya. Barangkali turun tu tak nampak apa-apa, tapi bila tak nampak apa-apa ni, mana malaikat pun turun tak? Betul tak? Mana makhluk lain lah. Biasa urusan Allah Ta'ala ni malaikat lah, tak nak pakai jin. Kan? Kalau orang kata, kalau cerita Ramli tu mengatakan jin ni wakil Allah, orang bunian tu karut tu kan. Dia pengaruh-pengaruh orang alam Melayu ni, kita kata jin ni wakil Allah. Kita tengok cerita orang minyak tu kan, dia ada faham tu. Biasanya urusan-urusan ni malaikat, tak benar Allah arwah jin. Inna sesungguhnya pada fi zalika, pada yang macam itu la ayah, benar-benar terdapat tanda kudrat laku bagi kamu jika kuntum mukminin, adalah kamu orang-orang yang beriman. Falamma, maka tak kala falamma, maka tak kala fasala, keluar, makna kharaja Talut bil junud, dengan bi ni makna ma'ah, bersama tenteranya. Jadi bi ada makna ma'ah,
Bi ni ada makna ma'a. Bersama tenteranya. Berapa tenteranya? 80,000. 80,000 ni, kenapa Allah uji dulu? Sebab Allah nak bagi menang perang ni. Bila nak bagi menang, mesti ikut syarat kemenangan bagi orang Islam, iaitu taat pada pemimpin, lepas tu meletakkan asas kemenangan kepada Allah. Dua-dua ada, maka menang. Nak tengok sejauh mana tak pemimpin atau tidak, diuji dengan sungai. Qala inna Allaha mubtaliikum. Dia berkata, sesungguhnya Allah menguji kamu binaharin, dengan sungai. Nak tengok sejauh mana ketaatan kamu pada pemimpin. Kalau ada tentera yang tidak taat pada pemimpin, tidak akan menang. Kalau peperangan itu atas nama Allah, tak akan menang. Kecuali kalau perangan itu atas nama muka Allah, boleh jadi. Kalau atas Allah, mesti ikut syarat, iaitu taat pada pemimpin, menyatakan kemenangan itu asalnya daripada Allah. Faman syariba, barang siapa yang minum dari ini, falaisa minni, maka dia bukan daripada tenteraku. Maknanya dia dikira-kira tak, apa tu, dia ni bukan daripada kalanganku, maknanya kalangan tenteraku. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak merasanya, mana tidak meminum air itu, fa innahu minni, maka dia adalah kalangan tenteraku. Illa malaikat boleh nak minum juga, kalau hanya secedok. Mana gharafa ghurfatan biyadih, orang yang mencedok secedok dari tangannya, itu tak apa. Makna dia sekadar tu je, boleh sekadar tu. Bila dia buat tu, makna dia masih ikut perintah pemimpin lah. Masa tak orang pemimpin kata takat tu boleh, dia pun buat dekat tu, maka masih ada unsur mana taat, maka dibenarkan. Dia ada unsur dah kat situ. Kat sini lah Maulana Huda, dia kata manusia bila mengutamakan keadaan daripada amrullah, sewaktu dituntut menunaikan amrullah, mengutamakan amrullah, tapi dia mengutamakan keadaan, iaitu minum daripada taat pada pemimpin. Sebab taat pada pemimpin dalam konteks perang ni wajib, sebagai nak jadikan sebagai sebab kemenangan. Jadi bila dia ni mengutamakan keadaan, jiwa jadi lemah untuk berperang. Ini kita terang tadi ya. Manusia ni bila mengutamakan keadaan daripada perintah Allah di tempat yang kena utama amrullah, maka imannya jadi turun. Iman jadi turun. Bila kita dengar mula-mula penjelasan tu timbul dalam perasaan kita ni, makna dia setiap kali perintah Allah ni kita kena buat, itu penyebab naik iman. Bila kita lalai mengutamakan keadaan, masa tu iman turun. Jadi kita tahu sebab-sebab naik iman, sebab-sebab turun iman. Fasyaribu minhu, lalu mereka minum darinya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Dari zaman dulu hatta sampai Rasulullah, sampai hari kiamat, umat Islam menang bukan kira ramai. Tak ramai boleh menang. Sebab menang bukan kira ramai, menang kira ada dua syarat. Jadi syarat pertama lepas dah. Hak kedua pula, meletakkan kemenangan itu pada Allah. Ada tak ada dalam kelompok ni? Falamma, maka tak kala jawazahu, mereka menyeberangi. Hu tu sungai. Siapa dia menyeberangi? Huwa. Ini fa'il. Pelik ni, jarang fa'il huwa. Dia. Siapa dia ni? Talut. Walladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cuma syarat kemenangan selagi tak tersalah lagi, iaitu meletakkan kemenangan pada Allah. Bila tengok jumlah tentera ni ramai pada mereka ni 313 ya. Tentera Talut ni ramai lebih, melampau.
Jadi tergugah dengan keadaan. Lupa menang tu Allah, ujian Allah. Kita begitu juga kadang-kadang. Jiwa kita kadang-kadang bila berlaku ujian keadaan, kadang-kadang tahu Allah yang menyembuhkan, tahu Allah akan jaga kita. Tapi kadang-kadang keadaan tu menyebabkan kadang-kadang lupa maklumat. Betul tak? Lupa fakta kadang-kadang. Qalu, mereka berkata, la taqah. Taqah atau taqah? Ya, asal bahasa Melayu tokoh. Tokoh ni tokoh tak? Tokoh Islam. Tokoh tu asal bahasa Arab. Maknanya kekuatan. Jadi kata tak ada tokoh ni. Lemah gaya, tak ada ketokohan. Lemah gaya, tak ada ketokohan. Biasa tak kata lagu tu. Lemah gaya, tak ada ketokohan. Mana dia? Nak beritahu tokoh bahasa Arab Melayu ni mana bahasa Arab? Tokoh. Hari ini kan, al-yauma bijalut wa junudi, untuk melawan Jalut dan tenteranya. Tapi ada seorang daripada kelompok tu bercakap dengan penuh keyakinan, menghilangkan perasaan tadi daripada orang lain. Mana mula-mula tu memang ada sepihak yang rasa tergugah dengan keadaan kan. Tapi disebabkan perkataan seorang ni menyebabkan semua daripada kelompok tu semua meletakkan rasa kemenangan kepada Allah semula. Mula-mula ada tergugah sikit, meletakkan kemenangan tu kepada apa? Kepada kekuatan tentera. Bahaya kalau ada perasaan lagu tu dalam kelompok ni, boleh sebab kalah ni. Tapi ada bila seorang bercakap, menyebabkan semua dalam kelompok 313 tu semua balik kepada semangat, sebab meletakkan asas kepada Allah semula. Kalau Allah buat benar, pasti benar. Sebab tu lisan ni penting. Lisan ni penting. Lisan boleh menaikkan iman orang lain. Lisan boleh menaikkan iman orang lain. Lisan boleh menaikkan iman orang lain. Lisan macam mana ni? Lisan yang beriman. Lisan yang beryakin, meyakinkan orang lain. Macam Nabi tak? Nabi ni yakin. Jadi sahabat pun jadi yakin sama dengan Nabi. Kita pun bila kita baca Quran, baca cerita orang yakin, dengan kita jadi jangkit yakin tu. Jangkit kita. Mana jangkit mana? Jangkit barang molek ke barang tak molek? Barang molek kan? Kita tak ngaji Quran. Tak ngaji Quran. Dia duduk pula dengan orang tak ngaji mana. Bila tak ngaji mana, tak yakin mana. Jangkit sifat yakin ke jangkit sifat tak yakin? Jangkit sifat tak yakin. Kadang-kadang kita ngaji dah ni pun bila orang kata, mu ni ngaji kan? Boleh ke? Kan? Boleh ke? Kita pun ya tak ya juga. Kan? Tapi bila kita ngaji Quran, duduk bersama Quran ni, yang yakin bertambah yakin. Duduk luar Quran, kadang-kadang yakin pun jadi tak yakin. Sebab menang siapa? Menang hak luar ke menang hak Quran? Bukan daripada kita pula. Banyak mana? Kalau banyak campur hak luar, maka keyakin tak yakin tu menang. Bila banyak campur Quran, yakin tu menang. Qala alladziina, berkata orang-orang yang yazunnuna. Orang ni orang beriman ke tak? Orang beriman ke orang kafir ni? Orang beriman ke orang kafir ni? Orang beriman. Bila orang beriman, terjemahannya bukan mengira, menyangka, mesti meyakini. Dia kena cara terjemahan. Bila yang cakapnya orang beriman, dia tak ada kata mengira, menyangka, meyakini. Tapi kalau yang cakap tu orang kafir, kita kata menyangka. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka melainkan menyangka-nyangka. Sebab orang kafir, orang yang tak beriman,
bahawasanya mereka pasti bertemu Tuhan mereka. Annahum mulaqullah. Orang yang rapat dengan wahyu ke orang jauh dengan wahyu? Orang rapat dengan makna Quran ke orang jauh dengan makna Quran? Rapat. Sebab bila baca Quran ni, kita tahu orang yakin. Dengan kita dia yakin. Bila kita tak rapat dengan Quran, banyak cerita buat tak yakin mana. Dua Quran orang tak yakin mana. Sebab orang tak ngaji mana. Bila tak yakin mana, dengan kita tak yakin mana. Dia pengaruh. Kam, berapa banyakkah min fi'atin qalilatin, dari kelompok yang sedikit, start daripada zaman Nabi Adam lagi sampai hari kiamat, tak pernah mau beginilah berlaku. Tentera Islam ni ada sikit, bukan sebab kalah. Bukan sikit sebab kalah. Sebab kalah ialah tak taat pada pemimpin. Sebab kalah ialah meletakkan kemenangan pada keadaan, bukan pada Allah. Sikit, kadang-kadang boleh memang banyak, sikit menang sebab syarat cukup. Tak boleh kata, oh ni kalah kes sikit, dok, kes lain. Ghalabat, pada, orang kata, pada ghalibnya. Ghalib tu bahasa Arab. Biasanya, mana kadang-kadang yang mengalahkan, yang menang seumur. Jadi lagu ni. Fi'atan kathiratan biiznillah. Kelompok yang banyak dengan izin Allah. Memang Allah izinkan, tapi ada syarat-syarat juga. Betul tak? Allah izinkan, tapi syarat-syarat juga. Ada cara-cara dia. Bukan semua mana orang kafir pun menang dengan izin Allah. Tapi orang kafir ni Allah tak syarat. Orang Islam dengan syarat. Bila kita nak sandar pada Islam dengan syarat, ada syarat-syarat dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang bunuh guna kalimah ni juga. Kita pergi bomoh. Oh ni berlaku, apa yang berlaku dengan izin Allah. Dia sebut izin Allah juga. Tapi syarat yang digunakan, cara yang digunakan tidak menepati wahyu. Guna ke istilah tu. Wallahu ma'as sabirin. Allah berserta orang-orang yang bersabar. Mana bersabar dalam tadi? Tetap dalam keadaan amrullah, walaupun keadaan tu diuji dengan jumlah sedikit. Kalau kita nak faham, contoh kita tak? Kita tengok kalau konteks usaha kita dengan konteks ilmu kita dapat ni, tak pandai. Kita usaha sikit, Allah bagi banyak. Kalau nak harap usaha kita ni, tak banyak mana dapat. Tapi bila kita mengaji, kita rasa banyak bantuan ni. Kalau ikut asal, tak dapat mana ni. Mana Tuhan tolong banyak. Tuhan nak kata, gi. Kan, gi. Contoh kalau seorang ayah yang kaya ni kadang-kadang dia taksir anak dia ni dapat duit begitu je. Dia suruh anak dia pergi kerja. Dia nak boleh bagi duit. Tapi tak tahu saya bagi kosong. Nak tarbiyah anak dia suruh pergi kerja juga. Biar kerja kuli pun. Nanti dapat duit. Bila kualiti kita bagi duit. Jadi nak suruh kita buat, nanti ada dapat. Ada benda Tuhan nak bagi. Tuhan taksir bagi kosong tu, buat bunuh. Tuhan nak kita usaha sikit. Tuhan akan bagi banyak lebih daripada kita fikir. Kan? Kena gerak sikit lah. Tuhan bagi. Walamma barazu, dan tak kala barazu, jelas li Jalut wa junudi, jelas kepada mereka Jalut dan tenteranya. Jadi keadaan ni, adakah keadaan antara hidup mati? Bila keadaan antara hidup mati, hanya tempat ni saja dibenarkan minta kesabaran. Tempat lain tak boleh. Nabi larang. Kita pun tak tahu dia dulu. Maulana pun dia tak tahu tu, dia tegur orang lain. Kan?
Bila kita diuji sakit contoh, ataupun diuji ujian keadaan orang lain yang bukan melibatkan kematian, bila kita minta apa? Ya Allah, biasa dalam drama, biasa tak? Ya Allah, berilah aku kesabaran dalam menghadapi lelaki seperti ini. Contoh tak? Bunyi drama tak? Kan? Boleh tak doa lagu tu? Dalam konteks minta boleh. Bila minta sabar, Nabi kata dalam konteks bukan antara hidup mati, makna minta panjang lagi perangai lagu tu. Kan? Kita sakit, ya Allah berilah kesabaran. Sepatutnya minta apa? Minta afiat. Kalau minta sabar, mana sakit lagi. Dalam Quran 2 tempat je minta sabar. Satu konteks kita ni, Talut dengan Jalut. Selagi tempat Musa, waktu dia ni depan laut, belakang tentera Firaun. Makna 2 tempat je konteks hidup mati. Barulah diperintahkan minta sabar. Jadi kalau bukan atas konteks ni, suruh minta afiat. Sebab sabar bubuh dah. Hak ni tak boleh lagi. Kalau minta, Allah bagi. Kalau konteks antara hidup mati, selagi tak minta, tak bagi. Kena minta. Kalau keadaan bukan melibatkan kematian, Tuhan bagi dah kesabaran. Sebab tak uji kita. Tinggal lagi minta afiat. Tuhan akan bagi afiat pula. Sabar Allah bagi dah. Kalau Tuhan, makna alamat Tuhan bagi dah sebab Allah uji. Sebab Allah tahu dah kita ni boleh sabar. Mana ada dah kesabaran tu. Tinggal lagi buat je sabar. Sabar tu ada dah. Buat sabar, lepas tu minta afiat. Barang dah bagi, minta apa? Barang ada dah. Hak ni barang tak ada lagi, kena minta. Pelik. Kita pun nak nada banyak. Hak ni kita out lah sini. Tahu benda-benda yang kita out, kita praktis semua. Malah nama dia beritahu, dia kata dia pun tak jelas tadi, salah faham. Biasalah kalau tengok drama kuat memang salah faham. Kata-kata orang drama biasa lagu tu. Berilah kesabaran. Lepas tu kita pun nangis sekali. Dia menangis, kita menangis. Padahal dia berlaku ni, kita pun terpengaruh doa lagu tu. Jadi doa-doa ni kalau kita tak mengaji dengan Allah, cara doa pun salah juga. Faham tak? Cara doa pun salah juga. Kalau Allah tak bimbing kita, silap dalam doa. Mu nak sakit lagi ke? Nabi tanya, mu nak musibah panjang pula ke? Tak say, nak sihat. Minta afiat lah. Jadi kalimah afiat ni merujuk kepada semua perkara. Kita Melayu ni sihat afiat. Jadi afiat ni otak kita sihat. Afiat dalam bahasa Arab ialah semua benda. Dalam konteks jelas hutang pun afiat. Dalam konteks kita ni orang jadi ubah perangai, kita hadapi dia afiat dia. Setelah sakit musibah. Mana afiat ni semua konteks lawan musibah. Kita biasa sebut afiat ni merujuk pada sakit, sihat ni. Afiat ni semua perkara. Kalau kita ni berhutang, afiat ada afiat ni. Lepas hutang, tak. Nabi bila Nabi diuji dalam konteks jihad bil lisan, Allah kata apa kat Nabi? Allah kata mintalah sabar ke bersabarlah. Ingat tak dalam Quran? Bila Nabi diuji, Allah nak kuatkan Nabi. Allah kata apa kat Nabi? Minta sabarlah kepada Allah atau Allah kata bersabarlah. Bersabarlah. Sebab itu kan konteks kematian, ujian keadaan. Bersabarlah. Mana Allah nak beritahu kita, sabar juga. Bukan konteks kematian, kita kena sabar. Bukan minta sabar, kena sabar. Cuma Allah suruh kita dalam konteks menyampaikan kebenaran ni, kalau kena tolak oleh orang, diuji oleh ujian penolakan, kita minta ampun. Abaikan salah orang dengan kita, fikir kita salah kita dengan Allah. Kita minta ampun untuk konteks kita, minta hidayah kepada dia. Ya Allah,
berilah hidayah kepada dia. Tidak boleh ada kata mengata. Dek kita ni minta ampun dosa kita, dek dia minta Allah bagi petunjuk ke dia, minta Allah lembut hati dia. Lepas tu esok sampai pula. Tidak boleh kata mengata, tidak boleh hina-hina. Sekadar sampai saja. Qalu, dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina sabra. Tuangkanlah ke atas kami kesabaran. Jadi minta sabar. Jadi bila tanya kita lepas ni, tubik soalan siapa pun ataupun diri kita sendiri tak, bila boleh kita sabar? Kita kena cakap kemah waktu berlaku pertemuan antara hidup dan mati. Hal lain, ujian lain, minta afiat. Kita cukup kemah, mantap gitu. Tapi kalau sebelum kita mengaji ni, biasanya jawapannya hak satu lagi. Kan? Minta sabar lah. Dan dia kata, wasabit aqdamana. Kukuhkanlah tapak kaki kami dalam medan peperangan. Wansurna, dan tolonglah kami untuk menghadapi atas kelompok yang kafir. Dah lah kafir degil, lepas tu lawan pula, nak bunuh kita pula. Tolonglah kami. Maklumat ada kami, kalau kami mati, hak yang tak Islam lagi tu lagu mana? Nanyalah mereka. Kita nak selamatkan mereka, kawan ni nak bunuh kita. Sebab itulah bila berlaku pembukaan negara-negara lain yang belum Islam lagi, waktu pemerintahan Islam biasanya ujian ni bukan berlaku pada rakyat jelata nak bunuh kita ni, nak bunuh orang Islam ni. Tentera, kepala negara dengan tentera, rakyat terima, rakyat nak Islam. Sebab itulah bila berlaku peperangan, waktu pembukaan kota negara-negara Islam lain, kan, masalah yang berlaku peperangan ni bukan dengan rakyat jelata. Rakyat jelata ni tak boleh peperangan, tak boleh bunuh, kan, kecuali yang duduk dalam perang saja. Mana ketua negara dengan tentera dia, rakyat terima. Jadi nak selamatkan akidah rakyat yang berislam ni, kita mati tak apa. Jadi nampak bila dihurai oleh Maulana kepada kita tentang jihad ni, kita nampak baru nampak unsur-unsur pengorbanan, sanggup mati supaya orang selamat di akhirat. Baru kita faham jihad ni kau boleh. Tidak faham. Kita faham dah kan, Islam ni, jihad ni, Islam ni bukan benda tak comel. Cuma nak hurai tak erti kita. Tak erti. Bila orang nak pukul kita dengan makna jihad ni, diikut kita, out. Jadi kalah. Kita tak kata lagu tu, kita tak faham lagu tu, tapi bila orang bidah lagu tu kita jadi tak boleh. Tengok kita tak erti nak jawab. Hak bahayanya ialah kita pun ya tak ya juga. Habis kita tak. Tajuk tu ya ikut habis akidah kita. Mana kita kata zalim Islam ni. Kerja nak bunuh orang. Kata Islam ni kerja nak bunuh orang. Bila kecak lagu tu, habis. Kan? Off akidah kita. Tak ada dah. Burn akidah kita. Kecuali kalau kita pengen ngaji, silap dia punya. Tak apa, bebas kes. Tapi kalau kita malam lagu tu, makna kita kata Islam tak betul. Apa lagu tu maksudnya? Tidak. Dengan ada dua syarat tadi, iaitu taat pada pemimpin ada, meletakkan asas kemenangan kepada Allah ada, lepas tu doa pula kepada Allah, minta sabar, kan, doa pula, kan, fahazamuhum, lalu dengan tiga perkara tadi, kan, dicampur dengan doa pula, mereka mengalahkan mereka. Ini kalimah ghalaba, kan, makna menang. Hazama makna kalah. Ghalaba menang, hazama kalah. Ini mengalahkan. Ghalaba dia boleh dua, kalah dengan mengalahkan. Hazama, ghalaba menang, mengalahkan, dua. Menang dengan mengalahkan. Hazama ni kalah, mengalahkan. Dengan izin Allah, biiznillah.
Mana izin Allah ni kena ada syarat juga. Bukan dia benda izin Allah tak pakai syarat tak boleh. Kita mengaji ni pandai dengan izin Allah tapi kita tak mengaji. Ada kata nak pandai kena ngaji. Kan? Tak ngaji tak capai syarat pandai. Wa qatala Daud. Tengok. Daud ni duduk dalam tentera tu. Maksudnya Daud tidak jadi nabi lagi. Ada ulama mengaitkan munasabahnya Daud dia ni nabi. Lambang ketauhidan. Nabi ni lambang ketauhidan, ada tak? Kalau bukan nabi dengan nabi mana lambang ketauhidan? Nabi lebih lagi sebab nabi ni orang tajuk tauhid nombor satu. Kita ni tauhid tapi lambang-lambang ni besar lagi. Kan? Talut tauhid tapi dia bukan nabi. Mestilah menang yang bakal jadi nabi. Bakal jadi nabi ni lambang ketauhidan. Maka dan pula Jalut lambang kesyirikan. Bapa syirik Jalut ni. Syirik Jalut ni bapa syirik waktu tu. Jadi bapa syirik mesti dikalau oleh bapa tauhid. Maka Allah takdirkan yang bunuh Jalut ni bukan Talut tetapi Daud. Sebab Daud ni bapa tauhid. Sebab dia bakal jadi nabi. Begitu juga Dajjal. Dajjal ni bapa tauhid, bapa syirik. Jangan kita kan. Bapa syirik. Dajjal bapa syirik. Waktu peperangan akhir zaman, kepala peperangan tu adalah Imam Mahdi. Tapi adakah Imam Mahdi yang membunuh Dajjal? Tak. Nabi Isa. Atas alasan serupa. Disebabkan Dajjal ni bapa syirik, maka bapa tauhid lah yang bunuh dia, iaitu Nabi Isa. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dia bukan nabi. Tapi dia khalifah. Tapi dia bukan nabi. Kan? Nabi Isa tidak mengimami solat tu, nak beritahu bahawa dia datang bukan buat syarat baru, dia datang ikut syarat yang sejadah. Makna gambaran dia datang bukan nak buat syarat baru. Dia nabi. Dia rasul. Tapi dia ikut Quran. Dia ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia tak bawa syariat baru. Dia ikut hak sedia ada. Cuma ulama buat munasabah, buat persesuaian antara cerita Dajjal dibunuh dengan Isa atas hujah yang serupa. Allah menganugerahkan kepadanya, iaitu Daud. Wa atahullahul mulk wal hikmah. Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan. Maknanya dia rasul, lepas tu jadi raja pula. Talut bukan rasul jadi raja, dia rasul jadi raja. Wal hikmah. Hikmah ni kepahaman. Ataupun kenabian. Kalau konteks nabi, hikmah makna kenabian. Kalau konteks kita, hikmah kepahaman. Wa'allamahu, dan dia mengajarnya mimma yasha, apa yang dia kehendaki. Walaula daf'ullah, kalaulah bukan dikarenakan Allah menolak manusia. Menolak sudut apa ni? Dari sudut peperangan, dari sudut lisan. Dari sudut peperangan, dari sudut lisan, jihad. Macam gini. Mana kalau Allah takdirkan tak ada manusia yang cakap tajuk kebenaran, hak menang apa dia? Kebatilan menang. Batin ni menang. Batin ni dalam daurah itu Allah buat batin ni umpama Al-Ankabut. Tu dia Al-Ankabut, laba-laba.
Kenapa Allah gama laba-laba sebagai batil? Laba-laba ni rumah kita. Biasalah. Bukan tak biasa. Biasanya kalau rumah tu ada orang, laba-laba sarang laba-laba ada ke tak ada? Ada sikit atau tak ada? Ada sikit. Kalau ada banyak tu memang tak lazim lah. Kan? Tak lazim. Hak lazim ni tak ada. Betul tak? Hak lazim ni tak ada. Ni hak lazim ni. Ada ustaz. Hak tak lazim tu biarlah. Hak lazim. Kan? Bila ada orang, tak ada sarang laba-laba. Kes ada orang lah, sarang laba banyak. Jadi Allah nak beritahu, kes tak ada orang mengajar lah, batil banyak. Bila ada orang mengajar, batil tak ada, hilang gitu ya. Sebab batil pun kuat lemah, macam orang gitu ya. Mana orang hidup dalam batil ni sebab dia tak tahu dengar hak benar. Jadi bila benar ni didedahkan, batil hilang gitu ya, lenyap gitu ya. Tak payah. Batil bukan kuat. Sebab tu orang batil ni, dia nak orang yang cakap kebenaran ni suruh diam, jangan cakap. Kalau orang yang benar ni tak cakap, menang kebatilan. Dia kata, ni dalam konteks apa? Dalam konteks jihad lisan dengan jihad qital, perang. Mana kalau lah orang mana jihad tidak disyariatkan, makna tak ada Islam. Sebab orang ni nak kerja ni nak, kalau ada orang cakap tauhid nak kerja nak bunuh kita. Kita nak selamat orang, dia nak bunuh kita. Tak seimbang. Tak ada tauhid guru ni. Jadi tauhid ni membenarkan peperangan, munasabah. Sebab itulah batil kalau semua bila wujud hak-hak, tapi kalau hak tak ada, sebab tu batil ada. Kalaulah seandainya Allah tak buat, Allah tidak menolak manusia sebagai manusia sebahagian yang lain. Dengan apa? Dengan jihad. Jihad bil lisan atau jihad bil sinan. Jihad mulut atau jihad pedang. Kan? Punuh bumi ni. Sebab batil penuh dengan kebatilan. Bahagiannya atau bahagian yang mengaji ada, mengaji tak ada. Lain tak? Kan? Makna kita duduk dalam dunia mengaji ni benteng kepada Islam. Bila benteng kepada Islam, pahala lain. Pahala suku. Suku special. Sebab kalau tak ada orang mengaji, tak ada orang mengaji, menang batil. Sebab batil bukan kuat pun. Kita tak pengajian, dia batil menang. Bila ada orang mengaji, makna menyebabkan tak batil kalah. Maka orang mengaji ni, dia ada pahala suku dia. Kita fikir nak mengaji, nak selamat, kita tengok hari esok ada pahala lain yang kita tak suka. Itu rezeki kita lah. Tu atau Tuhan nak bagi lain. Kita nak fikir mengaji ni tak pandai-pandai bukan dia. Kita tak skop kita faham mengaji ni kes kita gitu ya. Kecil. Bagi orang mengaji ni dia kena luas. Mana mengaji ni dia kepentingan dia banyak. Bukan sekadar untuk kita ya, untuk orang lain sama, untuk Islam sama. Lepas tu orang sumbang untuk tujuan tu, infak harta untuk tujuan tu, suku pula lebih pula. Dia tak serupa hal lain. Untuk bahagian perut lain pahala, untuk bahagian Islam benteng kepada tauhid lain pahala dia. Tak serupa. Kita bahagian pahala anak bini ada dah. Lara anak bini ada dah. Pahala bahagian zakat ada dah. Pahala bahagian zakat anak yatim ada. Pahala bahagian infak fi sabilillah. Buat tajuk untuk kembangkan Islam, tauhid. Kena ada ke bahagian kita? Takkan tak say. Sebab dia punya saham tu besar lagi. Nilai dia tu, keuntungan tu besar daripada hak tu konteks dunia orang lain. Ni konteks akhirat orang lain. Takkanlah serupa. Mana keempat-empat ni ada bahagian kita. Bahagian kita cari rezeki untuk anak bini kita ada pahala. Bahagian untuk zakat ada pahala oleh kita. Bahagian sedekah untuk makan minum anak yatim ada pahala oleh kita. So lagi atas akhirat orang lain. Kena ada usaha pahala oleh kita. Ikut kemampuan kita lah. Orang kaya cara orang kaya, orang miskin bukan mesti kita
Kita kata kita ni, Maulana kata, untuk infak fisabilillah ni, dia tak serupa macam zakat. Zakat ni kadang kita buat alasan apa? Tak cukup nisab. Kan? Tak tak? Dalam konteks infak ni, dia tidak kira. Hak kita nak. Kita nak banyak mana? Harta kat sana. Takkan nak sikit, nak banyak. Kan? Jadi, hak kita mau. Kita bicara dari mana? Benda yang munasabah, yang kita rasa, kita mampu, kita buat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang hendak nafkahkan? Qulil 'af. Lebihan harta. Tak tahu nama apa. Kan? Tak tahu nama apa. Allah ajar mana? Sini. Supaya harta kita ni semua ada simpan di sana, bukan hilang. Hak kita makan kita tu hilang. Jadi kita nak bagai simpan tu ada. Bukan bagai hilang saja. Walakin akan tetapi Allah ni benar-benar zu fadlin azim. Apa tu? Mempunyai kurniaan alal alamin, ke atas sekalian alam. Dengan apa? Dengan mewajibkan kepada orang Islam ni jihad bil lisan, bercakap. Orang mengaji terdedah dengan kena mengajar ni. Tak mengajar bahaya. Kan? Orang yang diuji dengan kewajipan jihad ni, kena jihad ni. Kalau tak jihad tak boleh. Sebab itulah kebenaran menang semua. Kebatilan kalah semua. Kalau tak ada dua perkara ni, lama dah. KO kita. KO kebenaran. KO kebenaran ni sebab apa? Sebab bukan kebatilan ni kuat tak kuat. Kerana kita orang yang faham tak cakap. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakannya kepada engkau. Kami bacakannya kepada engkau. Mana Allah bacakan Nabi. Masuk dalam dada Nabi. Nabi wajib dedahkan kepada sahabat supaya masuk dalam dada sahabat pula. Tujuan apa dia? Untuk menzahirkan ke Nabi yang benar mana, yang salah mana. Sama juga sahabat. Sahabat dedahkan makna wahyu kepada tabi'in untuk menzahirkan yang benar mana, yang salah mana. So, semua manusia ni ada neraca kebenaran. Bukan Quran ni turun sekadar nak pahala, bukan. Faham tak? Tetapi supaya semua masyarakat ni tidak kena tipu oleh penipu. Kan? Ada kau nak tipu agama ni. Allah kata ada tu, ada lah. Nabi kata ada. Daripada zaman dulu lagi. Kan? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau laminal mursalin. Benar-benar. Sebab inna ni maknanya nak menegaskan. Nabi ni memang Nabi. Nabi Muhammad ni memang Rasul telah diutus oleh Allah. Walaupun tak sih. Untuk je, tak suka dia. Dia memang Nabi. Sama juga dalam konteks kita ni. Kebenaran dia tak kebenaran. Untuk tak terima tak apa. Sebab apa? Kalau kita tak ngajar, kita masuk neraka. Kita kena pijak kepala. Kalau kita bercakap, orang tak terima. Lepas kita. Sebab apa? Sebab kita bercakap dah. Sebab syarat untuk lepas bukan orang terima. Cakap. Orang tak terima tak apa. Tak kena kita. Tapi kalau tak terima, adakah kebenaran itu bukan kebenaran? Tetap kebenaran. Nak ajar kita apa? Kebenaran ni ada neraca dia. Dan semua orang ni Allah beri kemampuan untuk tahu neraca kebenaran. Ada akal yang boleh faham neraca kebenaran juga pada dia. Asal dia mengaji wahyu je. Kalau tak ngaji, tak faham. Kalau tak ngaji, tak reti. So kata kita hak ngaji ni, hak ngaji pun memang tak reti. Tok guru kita yang mengajar kita kata kita juga. Dia pun tak reti juga. Tok guru dah ajar dia. Tok guru menyedarkan dia. Banyak benda dia salah faham. Tok guru membetulkan dia. So, itulah cerita dia. Nabi pun kalau Allah tak beritahu, dia tak tahu. Dia tahu setelah Allah beritahu. Sahabat kita juga. Supalah kita. Yang kita ni jangan kita rasa, oh tak boleh lah. Kita pun tak reti kat dulu. Kita pun tak reti. Kita tak reti dah jadi ustaz tak reti. Jadi ustaz sedar tak reti lagi tadi ni. Dah mengajar. Tak reti lagi. Alhamdulillah kita ustaz, kita mengajar, kita mengaji lagi. Dan tidak, mengajar orang salah. Dah lah letih mengajar ni. Susah. Kan? Faham je lah mengajar ni sebab tu orang
Kalau orang tak setuju, susah pula kita. Susah hati lah. Fikir lepas dah tapi susah hati. Susah hati apa? Ujar perasaan kan. Tapi sampai. Pak fikir takut mati je. Kalau tidak, tos ya. Baik kita tengok orang lain, sedap. Kita payah lah nak cakap tajuk ni. Orang lain sedap. Jual jagung, tanam tepikai, gitu je. Kan tunggu ada tepikai jual. Orang hidup dia gitu je. Tak sibuk dengan dunia kita rasa sedap dekat dia. Rasa macam kadang-kadang perasaan tu macam untung dekat dia. Tapi bila baca Quran dah tak boleh lagu tu. Kan tak lepas kita. Kan nafsu suka letak jawatan daripada mengajar. Nafsu suka lagu tu. Apa? Oh ya payah. Tengok ayat Quran ni, kita mengaji pun. Waktu kita mengaji perasaan kita. Perasaan kita, kita mengajar dah. Kita mengajar dah. Duduk mengaji. Bila Tok Guru kata lagu tu kita. Kata. Nak dia ustaz ke tak? Nak dia ustaz ke tak? Macam sejuk, panas sejuk je. Tak sampai Maulana kata kita ni munafik. Kan? Bukan Maulana kata, Tok Guru kata gitu. Kalau kita mengajar, tak ada orang marah, munafik lagi. Tok Guru dah kata begitu. Dia sampai kita kata gitu. Kalau mu tak mengajar, kalau mu mengajar tak ada orang marah, munafik. Ada benda mu tak jelas. Mana Allah. Makna dia kalau tak mengajar munafik lagi kena belajar juga. Aduh sudah. Susah. Ana beritahu lagu ni nak kata, bukan kita suka sangat. Nafsu tak suka. Nafsu kita tak suka. Terserah. Tapi nak selamat. Waktu kita fikirlah sendiri. Takkan kita nak buat apa lagi? Orang tak pasal kita. Kita yang pilih jalan A, jalan B. Bila dah sampai jalan betul pada kita. Kalau kita silap, tanggung sendiri. Kan? Siapa suruh pilih jalan tu? Benar dah. Kita biasa kebenaran ni, kita nampak dah betul. Cuma masalahnya bertemu dengan orang. Itu ujian je. Itu je pasal. Kadang-kadang gitu kadang-kadang. Sama ada tak nampak, kita tak faham, tak boleh terima, atau kita nampak dah tapi ujian dengan orang. Itu je. Tu sama kat kita. Sama kita, Nabi gitu juga, sahabat gitu juga. Semua orang dalam mana semua gitu begitu belaka nak selamat. Nak macam mana? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.